Berita paling hangat malam ini apabila baru beberapa jam On Hafiz angkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor diberitakan kononnya pelantikan tersebut ataupun angkat sumpah tersebut seakan-akan tidak menjadi. Apa jadi? Ikuti terus ulasan ini untuk Anda mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam PRN Johor. Baik, sebenarnya yang berlaku adalah 38 daripada 40 adun BN di Johor. Kononnya dilaporkan, ada satu laporan yang kita terima, 38 daripada 40 adun BN di Johor telah mengemukakan akuan bersumpah. Jangan kuat-kuat. Ini rahasia. Ini satu pendedahan yang amat mengejutkan. Mana tidak mengejutkan? Kalau ada 38 ahli Dewan Undangan Negeri Johor daripada 40 adun BN mengemukakan akuan bersumpah menyokong Hasni sebagai calon tunggal bagi jawatan Menteri Besar. Kalau ini benar, apakah pencalonan ataupun pelantikan dan angkat sumpah Menteri Besar yang baru On Hafiz adalah tidak sah? Jangan dulu kemana-mana, jangan dulu kamu bagi komen sebelum kita hurai lebih lanjut lagi tentang isu panas pada malam ini. Panas kemarin tentang janji Zahid Hamidi mengatakan bahwa hanya satu calon tunggal Menteri Besar Johor. Itu sebelum pilihan raya. Sudah menang pilihan raya, jadi pula 3 calon. Dan akhirnya kapten kapal yang mengemudi perang sehingga laut bergelora yang amat besar sekali itu berjaya dimenangi oleh kapten kapal yang bernama Hasni Muhammad. Akhirnya berjaya berlabuh dengan selamat tanpa ada beberapa orang sahaja daripada askar-askarnya yang meninggal dunia, yang telah kalah tewas. Tetapi 40 lagi di bawahnya atau 39 lagi di bawahnya semua menang. Tapi akhirnya berita buruk diterima oleh kapten tersebut. Kapten tersebut akhirnya tidak lagi dilantik sebagai kapten. Walhal dialah ketua kepada perjuangan melawan gelora amat besar, menentang ombak yang dipanggil ombak, bukan ombak rindu, ombak PH, ombak PN, ombak pejuang, dan ombak-ombak yang lain. Apa yang terjadi? Akhirnya kapten kapal tersebut tidak berjaya mengemudi lagi kapal dan tidaklah menjadi menteri besar. Itulah yang berlaku kepada kapten kapal yang dipanggil Hasni Muhammad. Akhirnya Datuk Hasni hanya menjadi seperti biasa-biasa. Sebelum ini dia menteri besar, tapi selepas PRN akhirnya dia tidak berjaya dikekalkan sebagai menteri besar Johor. Walau bagaimanapun, berita menghangatkan kita malam ini, ada satu laporan kita dapat bahwa 38 daripada 40 adun Johor, BN Johor telah mengemukakan akuan bersumpah menyokong Hasni sebagai calon tunggal bagi jawatan itu. Adakah Anda terkejut seperti saya? Sila tinggalkan komen Anda. Ada orang yang tidak terkejut, ada yang terkejut, tapi saya terkejut. 38 menolak, bermaksud 38 orang menolak untuk menerima menteri besar yang baru, yaitu On Hafiz. Bermakna 38 lagi mahukan Datuk Hasni kekal sebagai menteri besar. SD itu diserahkan oleh pengerus CPN Ahmad Zahid Hamidi ke Istana Johor semalam, lapor FMT yang memetik sumber. Seorang pemimpin UMNO dari Kuala Lumpur, Rafi Awang Kecik, mendakwa wakil rakyat yang tidak menandatangani SD tersebut ialah Hasni dan penggantinya On Hafiz Ghazi. Ada 2 orang saja yang tidak tanda tangan. Rupa-rupanya ini amat mencuit hati kita. Lucu juga, boleh kita terketawa sebab daripada 40 itu 38 menandatangani surat akuan bersumpah supaya
Datuk Hasni dikekalkan sebagai Menteri Besar Johor. Menyokong Hasni sebagai Menteri Besar Johor, termasuk Puan Zarkasi. Yang dua lagi yang tidak menyokong ini rupa-rupanya, yang mengejutkan, Hasni sendiri tidak menandatangani akuan bersumpah tersebut. Menyokong sebagai calon tunggal adalah dikatakan Hasni dan penggantinya. Jadi Hasni pun tahu dia perlu tidak tanda tangan mungkin. Dan yang menariknya, seakan-akan On Hafiz Ghazi sudah tahu yang dia akan menggantikan Hasni, Datuk Hasni. Itu sebab On Hafiz tidak tanda tangan. Bermaksud On Hafiz dia juga tidak setuju Hasni sebagai Menteri Besar. Dia tidak menyokong. Yang menarik di sini, yang diganti tidak menandatangan, yang pengganti pun tidak penandatangan. Apa yang tersirat di sana? Anda berikan komen, Anda dalam ruangan komen. Apa kamu punya pendapat yang tersirat tentang dua hal itu? Yaitu akuan bersumpah tersebut ditandatangani oleh 38 daripada 40 dan dua orang yang tidak tanda tangan. Dua orang yang tidak tanda tangan itu adalah Hasni dan On Hafiz Ghazi. Yang diganti dan yang dimengganti. Lucu. Meskipun mendapat sokongan majoriti sumber berasingan memberitahu, Malaysia kini bahwa Hasni telah menolak jawatan Menteri Besar selepas pencalonannya mendapat tentangan daripada kuasa lebih tinggi. Adun Benut itu dijanjikan sebagai calon tunggal BN sebagai Menteri Besar. Bagaimanapun, keadaan tiba-tiba bertukar semalam apabila Hasni mengeluarkan kenyataan sekitar jam 3 petang meminta pucuk pimpinan parti melantik pemimpin muda untuk mengambil alih tampuk kepimpinan sebagai Menteri Besar. Kenyataan itu dikeluarkan selepas pertemuan yang berlangsung antara Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dengan Ahmad Zahid. Sumber berkata bahwa kuasa yang lebih tinggi memihak kepada On Hafiz untuk menjadi Menteri Besar. On Hafiz, 43 tahun, ialah cicit kepada pengasas UMNO, On Jafar, dan anak saudara kepada Menteri Kanan Pertahanan Hisamuddin Hussein. Dia kini merupakan adun macap. Sementara itu, Exco Pemuda UMNO Nur Azlen Amros yang juga Ketua Pemuda UMNO Pasir Gudang mengingatkan parti supaya tidak melantik proksi sebagai Menteri Besar. Siapa yang proksi ya? Mengemudi sebuah negeri itu bukan kerja seorang diri. Sebuah negeri perlu bukanlah boleh dikemudi oleh seorang diri. Kemudian yang dicari itu biarlah yang direstui dan mendapat mandat parti. Katanya, jelasnya adalah penting bahwa pemimpin itu mestilah individu yang telah dijanjikan kepada pengundi. Jadi ada kecewalah beliau dengan nada nih. Keputusan untuk tidak melantik semula Hasni sebagai Menteri Besar juga turut tidak memuaskan hati veteran UMNO yaitu Sahrir Samad. Sahrir Samad mengatakan hari ini beliau malu dengan keputusan pelantikan Menteri Besar baru Johor itu. Sehingga beliau mengatakan beliau tidak akan hadir Perhimpunan Agung UMNO. Begitulah besarnya kemaluannya. Sepanjang kampanye saya ketawakan PN dan PH adalah sekutu yang tidak mampu menamakan calon mereka sebagai Menteri Besar, kata Sahrir Samad. UMNO sudah pasti dengan Hasni sebagai Menteri Besar, tapi itu tidak cukup kuat dan UMNO Johor tidak mampu lakukan apa-apa. Jadi saya malu hendak ke Perhimpunan Agung UMNO PAU Malaysia hujung minggu ini, katanya pada hantaran di media sosial. Ini jelas Sahrir, meskipun dia sepatutnya menjadi juru cakap UMNO Johor pada PAU kali ini. Boleh dapat mandat rakyat tapi tidak berupaya meletakkan ketua parti sebagai ketua kerajaan. Taklah sehebat mana UMNO Johor, kata Sahrir Samad. Dan untuk kita punya kesimpulan petang ini, apakah pelantikan ini sah atau tidak? Jawabannya sekarang. Jawabannya adalah On Hafiz, pemilihannya menurut Undang-Undang Tubuh Johor adalah selaras dan sah menurut peguam. Pemilihan On Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor adalah selaras dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang mana di bawah peranan Sultan di sebuah negeri, kata pengamal undang-undang Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz. Bagaimanapun, peguam itu berpendapat kedudukan On Hafiz masih boleh dicabar melalui undi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri. Ini lagi cerita baru. Bermaksud baru 1 hari angkat sumpah, nanti kalau sudah pilih persidangan Dewan Undangan Negeri, ialah UMNO kan 2/3 menang, 40 kerusi.
40 kursi. Jadi nanti kalau persidangan pertama, mesyuarat pertama Dewan Undangan Negeri Johor, rupa-rupanya On Hafiz ini boleh tumbang dengan cara undi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri. Ini berlaku macam di Perak dan di Kedah. Ini lawak nih, lawak ini. Nah, cari stabil, akhirnya stabil yang kita dapat. Ini katanya jika benar pemilihan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap itu tidak mendapat sokongan majoriti Adun BN. Apa yang berlaku di Johor hari ini adalah betul dari segi undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor. Katanya bermaksud pelantikan itu sah, tetapi masih boleh dicabar dengan cara undi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri Johor nanti. Jadi adakah berlaku Barisan Nasional akan tumbangkan Barisan Nasional lagi balik? Kita tidak tahu. Pengundi hanya memilih parti mana yang akan membentuk kerajaan negeri. Setakat itu saja. Apabila kerajaan negeri telah terbentuk melalui perkiraan parti mana yang memperoleh majoriti dalam DUN, maka selanjutnya peranan Sultan Negeri berkenan pula untuk melantik Menteri Besar, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Menurut Azam, hanya satu syarat sahaja yang perlu diteliti Sultan Johor dalam memilih Menteri Besarnya. Orang yang Baginda nak lantik sebagai Menteri Besar itu mestilah seorang Adun yang pada pendapat Baginda si Polan berkenan akan memperoleh sokongan majoriti Adun lain sebagai Menteri Besar. Maka buat masa ini, Baginda berpendapat si On yang boleh mendapat sokongan majoriti Adun Johor. Jelasnya, terdahulu On Hafiz yang juga anak saudara kepada Menteri Kanan Pertahanan Hisamuddin Hussein mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor yang baru petang tadi. Adun Johor berani atau tidak untuk membuat undi tidak percaya. Majelis angkat sumpah Menteri Besar Johor ke-19 diadakan di Istana Bukit Seren, Johor Bahru. On Hafiz 44 tahun, masih muda, ialah piut kepada Menteri Besar Johor pertama Jafar Muhammad. Moyangnya pula pengasas UMNO, On Jafar yang juga bekas Menteri Besar ke-7 manakala datuknya Perdana Menteri ketiga Hussein On. Sebelum itu sebuah portal berita melaporkan pemimpin UMNO mengemukakan 38 akuan bersumpah sokongan kepada Hasni Muhammad yang juga pengurusi UMNO Johor sebagai Menteri Besar. Adun-adun Johor boleh ke mengundi tak percaya kepada On ini selepas ini? Itu persoalannya. Jika itu berlaku, Adun Johor boleh saja mengundi. Jika itu berlaku, maka On akan kehilangan jawatan Menteri Besar beliau dan Baginda perlu membuat lantikan Menteri Besar baru dengan syarat cuma berani atau tak Adun Johor mengundi tak percaya terhadap On. Itu isu lain. Karena undi tak percaya terhadap On boleh dianggap tak suka pada pilihan Sultan, kata Azam lagi. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Sekarang sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu paling hangat malam ini. Rakyat sudah memilih, sekarang giliran YB pula memilih, timbul pula krisis di sana sini. Akhirnya apa terjadi? Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.